Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran, seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-12. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ke-17 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari benda yang diciptakan oleh Tuhannya dan diikuti oleh kitab suci Al-Quran, memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan, meneguhkan bukti yang tersebut. Dan sebelum itu, kenyataan yang serupa diberi oleh kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Orang yang berkeadaan demikian mengakui menerima Al-Quran, dan sesiapa ingkar akan Al-Quran itu dari golongan kaum kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempat mereka. Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-17 surah Hud ini dengan menukilkan pendapat Tahir Ibn Ashur ketika menyatakan makna kalimah afaman kana ala bayyinatin mir rabbih. Maka siapa yang berada di atas penjelasan yang nyata dari Tuhannya, bukanlah seorang tertentu. Kata man, iaitu tertuju kepada sesiapa pun yang berada di atas bukti dan penjelasan yang nyata. Walaupun kata man dapat digunakan untuk menunjukkan kepada tunggal, namun ia dapat juga untuk jamak. Kemudian, kalimah wayatluhu syahidun minhu. Menurut Said Qutb rahimahullah, ialah pengakuan Allah SWT atas kenabian dan risalah Al-Quran yang dibawa olehnya. Maka Al-Quran ini merupakan wahyu ilahi yang tidak dapat ditiru dan dibuat oleh manusia, sekaligus mengukuhkan jiwa baginda dan kelompok dari kaum mukminin yang bersamanya ketika itu, bahawa apa yang baginda sampaikan adalah perkara hak yang sama dengan apa yang disampaikan oleh seluruh Rasul sebelumnya. Seterusnya, kalimah bayyinah, iaitu penjelasan yang dimaksudkan menurut Ibn Ashur adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW yang tercatat di dalam kitab Taurah dan Injil. Juga penantian orang Yahudi tentang akan datangnya Nabi sesudah Nabi Musa AS yang diberitakan di dalam kitab suci mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-17 surah Hud ini dengan menukilkan pandangan
Sebahagian ahli tafsir yang mengatakan maksud orang yang berada dalam keterangan ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukti-bukti hujah yang dikemukakan menunjukkan kebenaran yang dibawa. Maka mereka yang mengumpulkan antara cahaya petunjuk menyinari lubuk hati dengan bukti yang diperoleh dari amal usaha, mengimani Al-Quran dengan kesungguhan hati dan meyakini bahawa Al-Quran bukanlah ciptaan manusia. Kemudian mereka yang mengingkari kemukjizatan Al-Quran, maka nerakalah tempat mereka. Kata Muqatil yang dimaksudkan dengan golongan yang kafir di sini ialah Bani Umayyah, Bani Mughirah, Ibnu Abdullah Al-Makhzuni dan keluarga Talhah Ibnu Ubaidillah serta semua ahli kitab yang berperilaku seperti kelakuan mereka. Maka janganlah kamu takut, wahai para mukallaf, dengan ragu-ragu terhadap Al-Quran kerana ianya datang dari Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Maka dalam hal ini, menjelaskan keadaan orang yang menghendaki akhirat dan beramal untuknya dari nur petunjuk Allah dan kebenaran Al-Quran serta menceritakan akibat yang akan diterima oleh orang yang ingkar. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-17 dengan menyatakan bahawa inilah sifat orang yang beriman, jiwanya murni yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu dan tidak pula berpegang dengan kebiasaan tradisi nenek moyang. Mereka percaya bukti keterangan daripada Allah kerana hati suci dan akal yang sihat mengakui bahawa tidak patut menganggap adanya Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Perkara ini dikuatkan dengan diutuskan Nabi Muhammad SAW membawa wahyu ilahi iaitu Al-Quran. Maka orang yang jiwanya murni dan fitrah hatinya kecil pasti meyakini tidak ada Tuhan melainkan Allah, diiringi dengan kesaksian terhadap kitab Nabi yang terdahulu. Mereka itulah mukmin yang sejati. Manakala orang yang kufur kepadanya adalah golongan yang mempertahankan pusaka yang diterima dari datuk nenek mereka sehingga tidak lagi menghormati fitrah kejadian mereka sendiri. Maka nerakalah tempat yang dijanjikan kepada mereka. Begitu juga menukilkan satu hadis dari Iyad bin Hummad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatuhum asyayatin fajtalatuhum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana." Sesungguhnya aku telah menjadikan hamba-hambaku dalam keadaan agama yang suci. Maka datanglah syaitan kepada mereka dan diharamkannya atas mereka yang mana yang aku halalkan dan disuruhnya mereka mempersekutukan aku dengan yang lain dalam hal yang tidak ada sama sekali aku turunkan kekuasaan padanya. Syaitan yang membawa keluar mereka daripada garis kebenaran yang telah ditetapkan sejak Nabi-Nabi yang terdahulu lagi. Kalaulah tipu daya syaitan ini dapat ditangkis oleh mereka, nescaya hati mereka akan menjadi teguh untuk memeluk agama yang hanya mengakui Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, sekaligus membenarkan Al-Quran itu datang sebagai wahyu dari Allah serta sesuai dengan fitrah, bakal, akal, budi manusia yang murni. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-17 ini dengan menyatakan bahawa tema bagi ayat ini ialah Al-Quran itu dijadikan panduan hidup. Saling berkasih sayang sesama manusia. Jangan ragu tentang kebenaran Islam dan dijanjikan nikmat syurga bagi orang beriman serta azab neraka bagi orang kafir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-17 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-17 surah Hud ini menjelaskan tentang keberadaan orang yang percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan percaya kepada isi kandungan Al-Quran serta mereka yang tidak percaya kepada Nabi serta ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Maka apakah orang yang sudah beriman kepada Allah serta mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang mempunyai bukti yang nyata tentang kebenaran isi kandungan Al-Quran sama dengan orang yang hanya mengejar kemewahan hidup di dunia saja? Kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dan rahmat bagi mereka yang beriman dan berharap petunjuk daripadanya. Barang siapa mengingkari dan meragukan kebenaran isi kandungan Al-Quran, antaranya ialah kelompok orang Quraisy yang bertaklid buta terhadap ajaran nenek moyang mereka yang sesat. Bagi mereka, nerakalah tempat yang dijanjikan bagi mereka. Oleh itu, janganlah ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang tidak mengandungi kebatilan. Sesungguhnya, kebenaran Al-Quran itu datang dari Tuhanmu yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya, walaupun bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dan Al-Quran adalah wahyu Allah yang jelas. Namun, orang kafir tetap tidak mempercayainya. Orang kafir tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan agama yang terdapat dalam Al-Quran kerana hati mereka tertutup oleh sifat dengki, sombong dan angkuh. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ke-17 surah Hud ini ialah, pertama, Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman agar dijadikan panduan dan pedoman di dalam kehidupan. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia kerana dengannya manusia dapat mengetahui perkara yang hak atau batil, benar atau salah serta dijadikan sumber rujukan hukum syarak. Ketiga, Al-Quran bukanlah sekadar kitab wahyu yang membacanya dikira ibadah. Bahkan sebagai Muslim kita mestilah berusaha untuk memartabatkan fakta dan kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.